dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Agak gempar ya. Sistem padu ada masalah ya, yang mana telah dikesan ada permasalahan dan ianya ya diminta untuk digantung sementara ya. Jadi kita cakap pasal benda tu. Memang isu keselamatan dan isu takut digodam ialah isu yang sangat ditakuti oleh rakyat ya sekarang ni dalam perkara-perkara yang melibatkan data-data dan maklumat ni. Dan untuk maklumat semua ya, perkara ini telah disuarakan ya sebab ia telah dicuba dan ia berjaya ya untuk memasukkan maklumat dengan begitu mudah ya. Okey, bekas Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI ya, Ong Kian Ming menggesa perkara data padu ya digantung sementara sehingga kelemahan sistem itu dibaiki ya. Itu ujar beliau ya. Okey, apa yang kita perlu faham ya. Beliau berkata ya, beliau mengesan dan menerima maklum balas daripada orang ramai berhubung kelemahan dan keselamatan dalam sistem padu tersebut. Ni kita kena hati-hatilah sebab nampak macam risau je kan. Jadi adakah akan berlaku ya sistem padu ini digantung sementara? Okey, perkara ini terletak kepada apa yang bakal diumumkan oleh Menteri Ekonomi ya, YB Rafizi. Okey, tapi apa yang kita perlu faham ya, masalah yang dapat dikesan yang pertama, mereka yang sedang menerima bantuan sumbangan tunai rahmah tetapi tidak layak kerana mempunyai pendapatan bukan cukai seperti orang cakap apa, sewa rumah, tanah kan, dan semestinya mereka ni tidak akan mengisi maklumat dengan tepat ni dalam sistem padu. Dan yang keduanya, setengah pengguna ni termasuk saya sendiri, dia cakap ya, dia tanya mengapa begitu banyak ruangan yang tidak diisi ya. Memang ada banyak ruangan ya, banyak ruangan yang kita boleh biar aje. Okey, memandangkan padu sepatutnya mempunyai data yang disatukan dengan beberapa kementerian dan agensi termasuk LHDN, KWSP, Perkeso, JPN dan unit pelaksanaan ICU, ujar beliau ya. Jadi ujar beliau lagi ya, ujar Kian Ming ya, sepatutnya ya maklumat daripada agensi tersebut tidak dipaparkan kerana kebimbangan terhadap kemungkinan data padu digodam. Okey, jadi kita faham sekarang ya, isu tentang keselamatan data dan kebimbangan ianya bakal digodam yang dinaikkan oleh Kian Ming ya, YB ya, Kian Ming ya, YB Kian Ming. Jadi dekat sini kita dah nampak dah kelemahan ya, dan kelemahan tu pun dah diperakui sendiri oleh ramai penonton ya. Ramai yang gagal nak buat naik itulah, nak buat naik inilah ya, nak verify muka lah ya, itu daripada sudut teknikal pun dah banyak error dah. Jadi apa yang disuarakan oleh Kian Ming ni agak penting lah sebenarnya ya, sebab ia melibatkan data dan maklumat rakyat ya, perkara ni penting. Okey, Kian Ming berkata isu ketiga melibatkan keselamatan utama dengan pendaftaran padu. Okey, baik. Jika anda mempunyai nombor kad pengenalan dan postcode yang dikaitkan dengan kad pengenalan pengguna, anda boleh mendaftar untuk akaun padu bagi orang lain. Berat kan? Kalau kita tahu nombor IC orang, kita boleh daftar untuk orang lain ya. Tanpa perlu melalui proses eKYC, kenali pelanggan anda menerusi platform digital scan muka kan. Jadi saya melakukan ini dengan alamat dan kad pengenalan postcode keempat rakan DAP saya yang merupakan menteri dan timbalan menteri, iaitu YB Hana, YB Steven, YB Yo Xiao Suan dan Liu Chitong dan Neo Ti Ching ya, banyak juga. Mereka telah mencuba ya, dan ternyata begitu mudah ya. Jadi kita risau sekarang ni. Jadi aku sendiri pun sebagai penyampai, aku pun risau juga dengan perkabaran yang sebegini ya. Sebab sekiranya dengan hanya mengetahui postcode, alamat kan, nombor IC, kita boleh register untuk orang lain, perkara ini sangat berat dan perlu diambil perhatian ya perkaranya. Okey, justru Kian Ming menggesa kabinet membuat keputusan kolektif. Kolektif ni maksudnya keputusan secara bersama lah untuk menggantung pendaftaran padu sehingga isu keselamatan dapat diselesaikan. Okey, tegas beliau, sistem padu sepatutnya diuji dengan betul sebelum ia dilancarkan semula. Okey, jadi persoalan ni persoalan yang sangat penting melibatkan isu keselamatan data maklumat rakyat. Baik, untuk apa yang aku sampaikan ni, artikel aku akan letak di ruangan description ya, dan korang boleh tengok artikel yang keluar yang aku sampaikan ini. Okey, pandangan peribadi aku. Okey, aku pun nak bercakap juga ya. Apabila perkara yang melibatkan keselamatan data maklumat kita, perbankan terutamanya, ia sesuatu perkara yang kita harus ambil berat ya. Sebab kita harus sedar penggodam ataupun hackers memang banyak di luar sana ya. Menunggu masa saja untuk mengambil kesempatan. Jadi sehubungan dengan tu, aku mengharapkannya agar pihak Kementerian Ekonomi ataupun Kementerian PMO ya, Jawatan Perdana Menteri mengambil berat perkara ni bersama dengan Kementerian Kewangan dan juga tim-tim teknikal yang terlibat dalam
perkara ini yang menguruskan. Okey, sebab perkara ini perlu disegerakan agar ia memudahkan orang sebenarnya, faham. Tapi dalam masa yang sama, bila kita nak buat sesuatu benda tu dengan segera, keselamatan sesuatu perkara data itu haruslah diuji sepenuhnya dan dibuat dengan teliti agar tidak berlakulah isu macam ni, ya. Okey, bagi yang dah pun mengisi, okey, kalau anda dah berjaya mengisi sampai selesai, okey, anda tak perlu nak risau sangat, anda tunggu saja sebarang pengumuman maklum balas daripada Menteri Ekonomi, adakah perlu membuat semula ataupun adjustment, edit atau kemasukin semula ataupun tidak, ya. Dan bagi yang belum, ya, aku highlight kat sini pula, bagi yang belum mengisi maklumat dalam padu, jangan buat dulu, hold dulu sehinggalah masalah ini diselesaikan, ya. Maksudnya diselesaikan secara rasmi, ada pengumuman ataupun sidang media daripada menteri-menteri yang berkenaan bahawa perkara tersebut telah pun diselesaikan, ya. Betul. Jadi kita kena ambil berat lah sebab ini maklumat kita kot yang kita nak bagi, ya. Kita nak bagi maklumat kita biarlah pada tempat yang selamat, ya. Jadi aku menyuruh yang dah isi, tak apalah, nak kata apa dah isi, kan. Tapi yang bagi belum mengisi, pending dulu, KIV dulu, relax, tunggu sehingga masalah selesai dengan rasminya, baru anda isi, ya. Okey, semoga manfaat apa yang aku sampaikan ni, ya. Jadi semuanya keputusan di tangan kerajaan nak meneruskan ataupun tidak, nak menggantungkannya ataupun tidak, kita tunggu, ya. Yang penting kita faham apa yang berlaku sekarang ni. Okey, see you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye bye.